إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد اللهم آت نفسي تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, pertama kita syukur pada Allah. Dengan limpah kurnianya kita dapat bersama lagi di dalam majlis ta'lim. Alhamdulillah. Sebagai seorang Muslim ataupun Muslimah, ada 3 perkara penting yang wajib diketahui. Yang pertama, jika anda ditanya siapa Rabbmu, maka jawablah Rabbmu adalah Allah yang telah memeliharaku dan memelihara semua makhluk di alam semesta ini dengan berbagai nikmatnya. Dialah yang aku ibadahi dan tidak ada yang patut diibadahi selain dia semata-mata. Dan 3 perkara ni yang saya dah sebut satu tadi akan ditanya di dalam kubur. Benda ni sangat penting. Setiap muslimin dan muslimah kena faham. Ada 3 landasan utama yang mesti dia tahu. Yang pertama tentang apa? Siapa Rabb dia. Yang kedua, dia mesti tahu. Dia akan ditanya tentang apa agamamu. Maka dia kena jawab, maka agamaku adalah Islam. Iaitu penyerahan diri sepenuhnya kepada Allah dengan cara mengesahkannya, tunduk patuh kepadanya, mentaatinya, serta melepaskan diri pada kesyirikan dan para pelakunya. Yang ketiga, apa yang dia kena tahu? Jika ditanya kepadanya siapa nabimu, maka jawablah Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Yakni Hashim berasal daripada suku Quraisy. Quraisy berasal daripada bangsa Arab. Dan bangsa Arab itu sendiri merupakan keturunan Ismail bin Ibrahim Al-Khalil. Semoga selawat dan salam sentiasa Allah curahkan kepada Ismail AS, kepada Ibrahim AS, juga kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ini 3 perkara yang mesti muslimin ataupun muslimah tahu. Yang pertama, siapa Rabbmu. Yang kedua, apa agamamu. Yang ketiga, siapa nabimu. Kena tahu. Sebab ada satu hadis daripada sahabat Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Hadis ini hadis sahih wa Imam Abu Daud, disahihkan oleh Albani. Kan, ada satu hadis ini riwayat Imam Abu Daud, disahihkan oleh Albani. Daripada sahabat Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhu. Bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Rasulullah kata, "Wa ya'tihi malakaini fa yujlisanihi fa yaqulani lahu man rabbuka." Nabi kata setiap mayat apabila diletakkan di dalam kubur, wa ya'tihi malakani, akan datang 2 malaikat. Dan kita tahulah malaikat itu siapa dia? Malaikat Munkar dan Nakir. Dalam hadis Bara' bin Azib ni, hadis Abu Daud, hadis sahih ni, tengok Nabi kata apa. Kedua malaikat itu fayujlisanihi, akan mendudukkan mayat itu. Ya, tuan-tuan. Ini adalah satu berita yang gaib yang Nabi sampaikan kepada kita. Nabi kata kita tanam mayat itu dalam keadaan mengiring menghadap kiblat, tapi ketika ditanya di dalam kubur oleh malaikat Munkar dan Nakir, Nabi kata fayujlisanihi, dia akan didudukkan. Sangat menakutkan. Kita tengok dengan mata kita sendiri, kita tanam semua mayat tak terkecuali dibaringkan menghadap kiblat. Tapi hadis ni nak beritahu apa? Bagaimana mayat itu ditanya di dalam kubur, mayat itu akan didudukkan. Hanya Nabi SAW saja yang boleh cerita benda ni. Sebab ni benda ghaibah, siapa pun tak tahu. Kemudian dikata kepada mayat itu, man rabbuka, siapa Tuhan kamu? Ya, seperti tadi awal-awal kita kata, setiap muslim dan muslimat mesti tahu siapa Tuhannya. Dia kena tahu tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma' wa sifat. Dia kena tahu. Itu tentang Tuhan dia kena tahu. Fayaqulu Rabbi Allah. Dia kata Tuhanku adalah Allah. Fayaqulani lahu ma dinuka. Kan ditanya kepada dia, apa agama kamu? Ini soalan yang kedua. Selepas dia ditanya siapa Tuhan kamu, siapa Tuhan engkau,
Maka si mati menjawab, Rabbi Allah, Tuhan aku adalah Allah. Fayaqulani lahu ma dinuka. Ditanya soalan yang kedua, apa agama kamu? Tengok. Ini kena tahu. Apa agama kita? Apa itu Islam? Apa ta'rif Islam? Kena tahu. Islam dibina di atas apa? Kena tahu, kena belajar. Pasal apa nak ditanya dalam kubur? 3 benda ni kena tahu. Ini benda penting. Ini benda yang sangat penting. Fayaqula diniyal Islam. Maka si mati itu berkata, diniyal Islam, agamaku adalah Islam. Tuan-tuan tak boleh kata Tuhanku adalah Allah, agamaku adalah Islam, kalau tuan-tuan tak belajar siapa Tuhan kita, apa agama kita, semua kita tak belajar, kita tak ambil tahu, macam mana kita nak jawab? Fayaqulani lahu. Ini soalan yang ketiga. Apa dia? Ma hadza rajulul ladzi bu'isa fikum. Ya. Ma hadza. Siapa ni? Laki-laki ni yang diutuskan, yang dibangkitkan kepada engkau. Siapa dia? Para ulama hadis kata, itulah pertama kali si mati akan dapat melihat wajah Nabi SAW. Ditanya kepada dia, siapa lelaki itu? Tengok. Qala fayaqul huwa Rasulullah. Dia berkata, wa Rasulullah. Tengok. Macam mana dia kena? Malaikat kata, bila ditanya ke dia, yang pertama, siapa Tuhan dia? Siapa agama dia? Siapa laki-laki yang dibangkitkan kepada dia atau diutuskan kepada dia? Dia jawab semua betul. Fayaqulani wa ma yutrika. Ditanya dia, macam mana tahu? Tengok. Macam mana tahu? Macam mana dia boleh tahu? Apa dia kata? Fayaqul. Dia kata, khara'tu kitab Allah. Aku membaca kitab Allah, Al-Quran. Al-Quran yang cerita benda ni aku. Dan dia kata apa? Fa'amantu bihi. Dan aku beriman dengannya. Aku beriman dengannya. Yakni Al-Quran. Bukan sekat kata ucapan saja. Dia kata, aku beriman dengan Quran. Aku baca Quran, aku beriman. Bukan cakap baca ya. Wasaddaqtu zada fi hadisi Jarir. Fazalika qaulullah. Dan aku membenarkannya. Bukan sahaja aku beriman dengan Quran, aku membenarkan Quran. Zada fi hadisi Jarir. Dalam hadis Jarir ditambah. Ni hadis Al-Bara' bin Azib. Zada fi hadisi Jarir. Fazalika qaulullahu azza wa jalla. Yusabbitullahu alladhina amanu. Dalam hadis Jarir, maka dibacalah surah Ibrahim ayat 27. Apa dia? Nabi baca ayat surah Ibrahim ayat 27. Nabi kata Allah Ta'ala menetapkan lisan orang-orang beriman. Dia boleh jawab. Makna dia si mati ni adalah orang yang ada iman. Nabi baca ayat itu. Allah Ta'ala keteguhkan. Yusabbitullahu alladhina amanu. Kalau sabit, Allah Ta'ala meneguhkan hati, lisan orang beriman. Jadi dia boleh jawab 3 soalan itu. Jadi 3 soalan ni adalah penting. Yang setiap muslimin dan muslimah mesti ambil tahu. Sebab bila dia meninggal keadaan dia tak tahu benda ni, maka bermulalah masalah-masalah bagi diri dia. Sebab tu para ulama kita letak bab ni bab yang sangat penting. 3 perkara yang mesti tahu. Al-ayatu dan wa innal kafir. Kalau yang mati itu orang kafir. Ini Nabi cerita tentang orang kafir pula. Kafir. Fayati malakani. 2 malaikat sama datang kepada dia. Islam ke dia, kafir ke dia. 2 malaikat datang. Fayuzlisanihi. Didudukkan dia juga. Sama. Didudukkan dia, fayaqula lahu man rabbuka. Ditanya pada dia, siapa Tuhan kamu? Fayaqulu ha. Nabi buat macam tu. Nabi kata ha. Macam kita orang tanya tiba-tiba terkejut dengan soalan. Macam tu. Dia jawab macam tu. Nabi guna perkataan ha besar, alif besar dengan ha kecil. Ha. Dia buat macam 3 kali. Dia tak boleh jawab. Dia tak boleh jawab. Dia kata la adri. Dia kata aku tak tahu. Tengok.
Wa na'udzubillah min dzalik. Janganlah orang Islam jadi macam ni. Kan orang Islam jadi macam ni. Tanya tentang Tuhan, tanya tentang tauhid, tak tahu. Janganlah macam tu. Janganlah. La adri. Fayaqula ni lahu. Mandi nuka. Tanya dia agama apa ni? Agama yang Rasulullah bawa diutus ni agama apa? Sama. La adri. Aku tak tahu. Fayaqula ni. Dikata kepada dia. Ma hadza rajulul ladzi bu'isa fikum. Fayaqula sama. 3 soalan yang ditanya kepada dia. 3 dia kata tak tahu. Maka bermulalah masalah hidup dia. Daripada hari dia ditanam tu sampai kiamat. Tidak adalah ruang untuk dia berehat. Habis. Jadi Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnia dia masih bagi kita ruang untuk kita dapat belajar. Belajarlah. Ambillah tahu tentang siapa Tuhan kita. Iaitu dengan kita mengaji tentang tauhid. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma' wa sifat. Belajarlah, ambil tahulah selagi kita masih hidup. Baik, itu sebagai mukadimah. Sekarang kita masuk kepada kitab kita. Muka surat 12. Muka surat 12. Yang ni baru kita nak masuk perkara pertama yang membatalkan amalan saleh. Yang ditulis oleh Ustaz Haji Muhammad Fazil bin Kamaruddin Hafizullah. Semoga Allah memelihara beliau. Kita menumpang ilmu beliau. Seperti mana yang kita ketahui bahawa syirik kepada Allah Ta'ala menduduki tangga pertama dalam siri dosa-dosa besar. Dalam siri dosa-dosa besar, kitab mana pun kita baca, kita kena tahu. Tangga pertama adalah syirik. Ini merupakan tangga yang pertama. Kerana syirik merupakan pengkhianatan besar yang dilakukan oleh hamba kepada Tuhannya. Atau lebih mudah dikatakan pengkhianatan makhluk kepada pencipta. Syirik adalah satu pengkhianatan besar. Dia kata yang dilakukan oleh hamba kepada Tuhannya. Atau kalau dia kata daripada segi cara bahasa mudah, pengkhianatan makhluk kepada penciptanya. Baik. Sekarang kita baca dulu syirik terbagi kepada 3. Syirik terbagi kepada 3. Baik. Yang pertama, syirik akbar. Yang pertama, syirik akbar. Makna dia syirik besar. Yang kedua, syirik asghar. Syirik kecil. Syirik kecil. Yang ketiga, syirik khafi, tersembunyi. Itu adalah 3 jenis syirik. Ada berapa jenis? Ada 3. Syirik besar, syirik kecil dan juga syirik khafi. Baik. Syirik akbar terdiri daripada 4 macam. Ini kita pecah pula. Kita kata syirik ada 3. Syirik akbar, syirik asghar, syirik khafi. Sekarang syirik akbar ni terpecah menjadi 4 macam. Syirik akbar. Syirik akbar boleh menyebabkan dia terkeluar daripada Islam. Ini bahaya. Syirik akbar ni boleh menyebabkan kita terkeluar daripada Islam. Syirik asghar, dia kecil. Dia tak keluarkan kita daripada Islam. Tapi dia dosa besar. Dan syirik khafi juga sama macam syirik asghar. Baik. Tadi kita pertama, syirik akbar terbagi kepada 4 kan? Betul kan? Pertama, syirik dalam berdoa. Syirik akbar jadi 4 kan? Pertama, syirik dalam berdoa. Nanti kita baca dalilnya. Nanti kita hurai sikit. Yang kedua, syirik akbar, syirik dalam niat. Syirik dalam niat.
Yang ketiga, syirik dalam ketaatan. Syirik dalam ketaatan. Yang keempat, syirik dalam mahabbah, yakni kecintaan. Saya beritahu dah. Syirik dalam kecintaan. Beritahu dah? Belum kan? Yang keempat, syirik dalam kecintaan. Ini 4 jenis syirik besar. Satu, yang kata apa? Syirik dalam berdoa. Syirik dalam berdoa. Silap cara kita berdoa, dia jadi syirik. Berdasarkan surah Al-Ankabut ayat 65. Yang ni yang pertama. Kita nak urai yang pertama. Apa dia? Pertama, syirik dalam berdoa. Berdasarkan surah Al-Ankabut ayat 65. Firman Allah Ta'ala, فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوَا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Maka apabila mereka naik kapal, Allah Ta'ala kata, ada satu kumpulan mereka naik kapal. Bila kapal mereka tu ada masalah, kena ombak, nak tenggelam, maka mereka pun berdoa kepada Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Doa betul-betul minta tolong ke Allah. Tapi bila Allah dah tolong mereka, dah mai kat darat, mereka buat syirik balik. Mereka melakukan syirik. Makna dia doa dia tadi tu tak ikhlas. Doa dia tadi tak ikhlas. Dia buat syirik. Baik. Okey. Dalam tu, sebab apa? Sebab Nabi SAW kata, hadis Imam Ahmad, Nabi kata, ad-doa wal ibadah. Doa ni ibadat. Bila kata ibadat, tak bolehlah buat syirik. Tak bolehlah buat syirik. Sebab Allah Ta'ala berfirman dalam surah Mu'min ayat 60. Mu'min ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Allah Ta'ala kata, berdoalah kepadaku. Ayat tu kata, doalah kepadaku. Tak boleh doa, dalam ayat ni, tak boleh doa selain daripada Allah. Ayat ni kata, berdoalah kepada aku. Wa qala rabbukum. Tuhan nampak kata. Rabbukum, Rabbun. Daripada perkataan tauhid rububiyah, ambil perkataan Rabbun. Apa makna Rabbun? Makna Rabbun satu, yang mentakbir. Saya ulang. Apa makna Rabbun? Di sini Allah Ta'ala kata, wa qala rabbukum. Rabbukum, daripada Rabbun, ada 5 makna. Bila kita kata Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rabb tu ada 5 makna. Kita kena tahu. Pertama, apa dia? Yang memiliki. 1. 2, yang mencipta. Yang mencipta. 3, yang mentakbir. Yang mentakbir. 4, Tuhan. 4, Tuhan. Yang memberi rezeki. 5. Bila kita kata Alhamdulillah Rabbil Alamin, kita kena tahu pun dalam kepala, segala puji bagi Tuhan yang mana? Yang cipta aku. Tuhan yang mana? Yang mengurus hidup aku. Tuhan yang mana? Yang memiliki aku. Tuhan yang mana? Yang Tuhan aku. Tuhan yang mana? Tuhan yang memberi rezeki kepada aku. Itu makna. Dan Allah Ta'ala kata Tuhan yang 5 benda tu, yang tak ada orang boleh buat. Hanya Allah saja. Dia Tuhan tu kata, mintalah kepada aku. Nak minta apa? Minta rezeki. Mintalah kat Tuhan. Mintalah kat Tuhan. Nak minta rezeki. Dan Allah Ta'ala kata, astajib lakum. Minta kat aku bagi kan. Tengok. Jangan pergi minta kepada wali. Jangan minta kepada Nabi. Jangan minta kepada malaikat. Jangan minta kat kubur. Tak boleh. Tak boleh. Pasal apa ayat ni, surah Mu'min ayat 60 ni jelas. Tak jelas lagi kah? Quran kata, wa qala rabbukum ud'uni. Wahai, Tuhan kata, wahai manusia, ud'uni. Kalau ud'u,
Satu, ud'uni. Ya, dia ada ya. Ud'uni, ya tu Tuhan. Dia dua kali Allah sebut. Wa qala rabbukum, Tuhan kata, ud'uni, minta kat aku. Bila Tuhan kata minta kat dia, takkan kita boleh minta kat kubur? Takkan boleh minta kat Nabi? Takkan boleh minta kat malaikat? Tak boleh. Siapa-siapa yang minta kat kubur, minta kat Nabi, minta kat malaikat, minta kat wali, dengan keyakinan wali ni boleh bagi apa yang dia minta, maka dia telah berbuat syirik. Kita nak minta kat makhluk, boleh. Bukan tak boleh, boleh. Tapi benda yang makhluk boleh bagi. Jangan minta umur panjang. Jangan minta umur panjang. Tak boleh, dia tak boleh bagi. Jangan minta, jangan bagi aku sakit. Tak boleh. Minta benda yang makhluk boleh bagi. Pinjam duit, pinjam motor. Nanti semua makhluk boleh bagi. Siapa-siapa yang pergi minta selain daripada Allah, dia pergi minta kat Nabi ke, malaikat ke, wali ke, kubur ke, atau batu ke, atau makhluk mana pun, dia telah membuat syirik. Itu surah Al-Mu'min ayat 60. Sangat jelas. Dan ayat itu kesambung lagi, innal ladzina yasta'biruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Innal ladzina yasta'biruna an ibadati. Tengok perkataan dia. Dan orang-orang yang menyombongkan diri an ibadati. Ibadah kepada aku. Termasuk ibadah di sini kita kata ad-du'a ibadah. Siapa-siapa yang menyombong diri, tak mau minta kat aku, dia nak minta selain daripada aku, maka dia ni aku akan masukkan neraka jahanam lah keadaan hina. Di sini Quran guna perkataan ibadi. Dalam keadaan beribadah. Beribadah kita kata tadi. Beribadah ni luas. Beribadah ni luas. Okey, sekarang kita bagi takrif ibadah. Takrif ibadah. Dengar elok-elok. Ibn Taymiyah bagi takrif ibadah dalam kitab dan ubudiyah. Apa itu ibadah? Ismun jami'. Ibn Taymiyah kata ibadah. Bila kata ibadah, Ibn Taymiyah kata dia adalah satu nama. Satu nama. Okey, ismun jami'. Satu nama yang menghimpun ma yuhibbullahu wa yarda. Apa yang Allah cinta dan apa yang Allah redha. Itu ibadah. Ibadah adalah satu nama yang menghimpun apa yang Allah cinta dan Allah redha minal aqwal, daripada perkataan-perkataan, wal af'al, daripada perbuatan zahir wa batin, zahir dan juga batin. Itu ibadah. Saya ulang. Apa maksud ibadah? Ibadah adalah satu nama yang menghimpun. Menghimpun apa? Apa yang Allah redha, apa yang Allah cinta dan redha daripada perkataan ataupun perbuatan zahir dan batin. Itu maksud ibadah. Zahir dan batin. Itu ibadah. Kita bagi contoh. Syirik. Syirik. Allah benci ke Allah redha? Allah benci, Allah redha ke atau Allah benci ke Allah redha? Benci. Jangan buat syirik. Jangan buat syirik. Senang ya. Ibadah ni apa yang Allah cinta dan redha. Sekarang kita tanya syirik. Syirik ni Allah benci ataupun Allah redha ataupun Allah cinta. Benci atau cinta? Syirik benci kan? Allah benci kan? Doa ibadat. Minta kat kubur, minta kat wali, minta kat malaikat, Allah benci ke Allah cinta ke? Mudah. Sebab tu kena tahu takrifan ibadah. Mana-mana orang pergi minta kat kubur, kita kata doa ni ibadat. Kita kata ibadat, doa tu ibadah. Jadi minta kepada selain Allah dia jadi syirik, Allah benci. Okay, satu. Kedua, sunnah. Allah benci ke atau Allah redha? Bid'ah? Macam mana kita tahu benci? Macam mana kita tahu Allah redha? Macam mana kita tahu Allah redha? Macam mana kita tahu Allah benci? Pasti Quran dan hadis lah. Wa man ata rasul faqad ata Allah. Siapa yang taat rasul dia taat Allah. Mana ada Allah redha? Bid'ah. Nabi kata
Akhirnya pergi mana? Kullu bid'ah dhalalah wa dhalalata fin. Takkan Allah suka, Allah boleh neraka. Dan tentulah bid'ah ni Allah benci. Ya. Daripada ta'rifan ni, kita boleh faham banyak benda. Banyak benda. Ya. Zahir dan batin. Dalam pun Allah tengok riak, ujub. Memang siapa tak tahu. Riak, ujub. Semua nak orang dengar apa kita buat. Benda tu Allah benci ke lah tu. Jadi kena jaga benda tu. Walaupun dia dalam. Tengok tu. Itu Ibn Taymiyah kata. Zahir dan batin. Allah nilai. Baik. Kemudian tengok ayat yang kedua. Surah Al-Mu'minun. Surah Al-Mu'minun ayat 117. Tadi surah Al-Mu'min 60. Ni Al-Mu'minin 117. Wa man yad'u Allah ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna ma isabuhu 'inda rabbi innahu la yuflihul kafirun. Tengok ayat ni. Siapa yang berdoa dia masukkan Allah, yakni dia berdoa kepada Allah dan di samping tu dia minta juga kepada orang lain. Dua dalam satu. Dia guna kubur untuk minta kat Tuhan. Dia minta kat Tuhan tapi dia guna kubur. Allah Ta'ala kata apa? La burhana lahu bi. Kami tak pernah turun dalil pun untuk buat lagu tu. Mana ada dalil yang boleh pergi kubur, minta, guna kubur, minta kat Tuhan. Allah Ta'ala kata apa? La burhana. Tak ada satu dalil pun baginya. Tak ada dalil pun yang kami buat turun. Dalil ni Quran dan hadis. Ayat surah Mu'minun ni kata, 117. Orang yang duk pergi kubur, duk pergi minta, guna kubur untuk minta kat kami. Allah Ta'ala sendiri kata, la burhana lahu. Dalil apa dia pakai? Senang cakap. Quran tanya, la burhana lahu bi. Allah Ta'ala kata, sekarang dia guna dalil apa? Adakah Nabi bisa kata, boleh guna kubur sebagai wasilah untuk minta? Ada tak dalil tu? Pernah tak malaikat Jibril mai beritahu? Yang ada Nabi kata apa? La'anallah ala Yahudi wan Nasara ittakhadhu maqama anbiya masajid. Allah melaknat Yahudi dan Nasara sebab menjadikan kubur orang alim mereka sebagai tempat diibadahi, masjid. Dalil tu adalah dalil apa? Dilaknat. Mana ada dalil kata boleh guna kubur? Dalil ada, tapi dalil tu kata Allah, orang mula-mula yang kena laknat siapa dia? Yahudi dan Nasara. Kenapa mereka kena laknat? Sebab mereka jadikan kubur orang alim mereka, pendeta-pendeta mereka sebagai tempat ibadat. Hadis Bukhari. Itu dalil. Dalil tu bukan suruh pergi minta. Dalil tu larang. Sekarang Quran tanya, la burhanan lahu. Allah Ta'ala tadi pun buat, tak ada dalil lah. Entah nak buat mana ayat ni. Macam mana kita nak kata tak apa, tak salah. Sedangkan Quran kata tak ada dalil. Nak lawan Allah Ta'ala ke? Dan Allah Ta'ala kata apa? Sesungguhnya perhitungannya di sisi roh BP kat mereka. Nanti mereka akan jumpa aku tanya. Perhitungannya di sisi Tuhan. Aku akan serah urusan mereka kat aku. Kalau dia kata ada dalil ke apa pun tak apa, serah urusan mereka kat aku. Sesungguhnya orang-orang kafir itu takkan beruntung. Tengok, jelas minta selain daripada Allah Ta'ala, dia jadi syirik. Tak ada dalil. Dan macam ayat tadi surah Al-Kabut kita bacakan. Jadi dia kata apa? Oleh kerana itu, setiap ibadat, baik zahir ataupun batin, hanya untuk Allah Ta'ala. Habis. Tutup. Sangat jelas tak? Jelas. Baik. Kemudian, syirik dalam niat. Kemudian, syirik dalam niat pula. Tadi syirik dalam doa. Syirik dalam doa. Jelas dah. Dua ayat Quran yang kita baca. Memang tak ada jalan dah kita nak pergi minta kat selain daripada Allah Ta'ala. Tak boleh. Syirik dalam niat, kemahuan dan tujuan. Hal ini berdasarkan firman Allah Ta'ala surah Hud ayat 15 dan 16. 15 dan 16. Ya. Man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa fiha la yubkhasun. Ini Allah Ta'ala kata, barang siapa yang kendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, niscaya kami berikan kepadanya balasan pekerjaan mereka di dunia dengan sempurna dan mereka di dunia itu tidak akan dirugikan. Ya. Allah Ta'ala kata, siapa nak
nak dunia. Makna dia, niat dia tu, dia buat syirik pada Tuhan. Dia nak dunia. Dia mengaji, dia nak dunia. Dia mengajar, dia nak dunia. Semua dia nak dunia. Nampak? Allah Ta'ala kata, kami bagilah kat dia. Pasal itu yang niat dia. Dan dia tak akan dirugikan. Dia tidak akan dirugikan. Tengok. Dan ulaika alladzina laisa lahum fil akhirah ila an-nar. Dan depa ni di akhirat depa tak ada apa pun kecuali neraka. Kena jaga niat kita. Kita kena jaga niat, kemahuan atau tujuan. Tujuan kita belajar siang malam, kita mengaji siang malam, kita kerja, semua kita kena niat semata-mata. Dia pun ibadah. Cari rezeki ni ibadah. Tu kita kata, Quran kata, kalau dia nak benda tu, dia kena tahu satu, ilmu ni Allah yang bagi. Ilmu ni Allah yang bagi, Allah punya. Bukan kita punya. Kalau kita belajar pun Allah tak nak kita faham banyak pun tak boleh faham. Sebab tu Nabi akan sebut selalu dalam surah Isra kan, Rabbi zidni ilma. Dalam semua bab, Allah Ta'ala tak pernah suruh Nabi minta dunia. Nabi ditawarkan pada dunia. Mau tak kami bagi hang kesenangan? Nabi tak mau. Tak pernah. Tapi Nabi diperintahkan minta kepada Tuhan, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambah kepada aku ilmu. Nabi diperintah untuk minta ilmu. Ilmu tu Allah punya. Bukan kita punya. Siapa yang direzekikan ilmu, dia kena tahu lah itu Allah punya. Dia kena kongsi ke orang lah. Dan dia jangan adalah niat semata-mata dia pergi, orang telefon dia, dia pakai PA. 1,500, 2,000, 1,900 min zali. Tak maulah macam tu. Ini semua benda-benda yang akan merosakkan ibadat. Akan merosakkan kita punya keuntungan di akhirat. Rugi ya. Minta maaf lah. Asatiza kita kata ada ustaz-ustaz. Kita tak sebut lah. Kita kata umum lah. Bukan semua lah. Ada juga ustaz-ustaz yang PA dia kata, bila orang tanya dia punya kuliah berapa? Dia kata 20,000. 20,000? Dia pun kata 20,000. Tu tinggi tu. Hantar tak satu malam kutipan tabung, bila ustaz tu pergi kat masjid, dia punya kutipan 35-40,000. Hampa untung 20,000 tau. Hampa pergi 20,000, hampa rasa banyak ke? Tak. Memang dia punya tabung tak pernah lebih kurang daripada tu. Bermakna, kalau 2 bulan hampa buat kuliah dia, hampa punya tabung dah masuk 40,000, 45,000. Berkira apa? Tengok. Sampai ada cakap-cakap macam tu, kita kata tak elok lah. Janganlah. Allah Ta'ala boleh muliakan siapa yang dia kendaki dan dia boleh hina siapa yang dia kendaki. Janganlah. Jadi dia kata siapa yang ada niat dia. Niat tu kita tak hukum lah. Kita tak kata dia ni memang nampak pun tak. Dah Allah tak. Sebab tu ayat ni kata siapa yang niat dia atau kemahuan dia ataupun tujuan dia nak dunia dan perhiasan, kami bagi ya. Dan kami, Quran beritahu apa? Quran kata apa? La yubkhasun. Kami tak akan bagi dia rugi. Kami akan bagi dia untung semua. Apa yang nak semua kami bagi. Kami tak akan buat naya dia. Tapi dia kena tahu satu apa? Nanti bila dia kembali pada Tuhan, tak ada apa pun. Tempat dia mana? Neraka. Dan Quran kata wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. Dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia. Dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Sayang lah. Kan? Sayang. Kita mengaji 7 tahun, 8 tahun. Syaitan twist sikit je. Kita pun jadi kalang kabut. Habis tu pun niat semua lari. Sayang lah. Dia kata syirik akbar yang kedua adalah syirik niat. Di dalam bahasa Arab kata niat disebut dengan an-niyah. Menurut bahasa kata an-niyah bererti kemahuan keras dalam hati untuk melakukan sesuatu. Memang dia buat tu dalam kemahuan hati dia tu. Tu dia kata dia punya kemahuan tujuan dia memang dia buat tu. Memang betul-betul dia buat benda tu. Bukan kata saja dia melawak ke apa dah. Allah Ta'ala kata dia memang nak benda tu. Sebab tu Quran dia kata syirik dalam niat. Pasal apa? An-niyah berarti kemahuan keras dalam hati.
untuk melakukan sesuatu. Memang dia tujuan dia yang tu ya. Tujuan dia yang tu ya. Kalau contoh dia niat dia nak buat tapi dia tak buat, adakah dia berdosa? Baik. Wallah alam sawab, Allah lebih mengetahui. Nabi kata umatku tidak dihukum selagi tak buat dan tak cakap. Dan hati ni memang syaitan ni kita fikir macam-macam. Betul ada Nabi kita dua benda. Umatku tak akan dihukum. Apa dia? Bila dia niat nak buat, dia tak buat dan dia tak pergi cakap. Dia sengak. Siapa pun tak tahu. Tak apa. Jadi dia tidak ada masalah. Niat akan datang. Niat tu mesti main. Niat jahat ni banyak. Niat jahat ni kat kita hari-hari ada. Nak buat ni, nak buat tu. Tapi tak dikira. Allah Maha Rahmat, rahmatnya Allah Ta'ala selagi tak pergi buat. Kalau buat pun istighfar, padam, ganti dengan kebaikan. Apa lagi mau? Tengok, istighfar, minta ampun, Allah padam. Allah padam, bagi pahala lagi pula buat atas. Tengok. Jadi dia kata, rugilah orang-orang yang mana dia buat sesuatu kerana ada something lah hati dia. Dan benda tu walaupun kita tak tahu, tapi dia kena tahu. Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala kata, barang siapa yang mengkendaki, ayat tu kan, ayat tu tadi Allah Ta'ala sebut, siapa yang mengkendaki kehidupan dunia dan perhiasan. Maksudnya, dia dilandasi oleh keinginan dan niat untuk kepentingan dunia saja. Itu maksud dia. Dia ni buat sesuatu apa pun, kira dia kata, mau ada untung lah dunia ni. Dia tak fikir akhirat, dia kira dunia. Niat dia. Apa dia buat, kerja dia buat pun, kira tujuan dia tu. Quran kata, tak apa. Yang kedua, nescaya kami akan berikan kepada mereka balasan kerja mereka di dunia dengan sempurna. Maksud dia apa? Maksud dia kata para ulama kita, Allah Ta'ala akan berikan balasan atau amal perbuatan mereka di dunia dengan keluasan rezeki dan pemenuhan apa yang menjadi niatnya. Dan mereka di dalamnya ni di dunia ni tidak akan dirugikan, tak akan kurang sikit pun. Allah Ta'ala kata, kalau niat dia untuk dunia, Allah Ta'ala akan bagi apa yang dia buat. Dia buat kerja. Dia buat kerja. Dan dia nak dunia tu. Bukan dia tak buat kerja, dia buat. Dia usaha, dia buat. Tapi dia mau dunia. Allah Ta'ala kata, satu, aku akan bagi dia rezeki. Dunia ni rezeki lah. Orang cari rezeki kan. Nama, pangkat kan. Kami bagi luas rezeki dia. Dan kami akan penuh apa yang ada dalam hati dia. Kami tak akan bagi dia rugi sikit pun. Tak akan kurang sikit pun. Dia betul dapat 100 kami bagi. Full kami bagi kat dia. Bagi dunia dia senang lena betul-betulnya. Tapi dia kena tahu. Mereka itulah orang yang tidak membeli di akhirat kecuali neraka. Yakni mereka akan kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia. Yakni berbagai-bagai macam amal kebaikan. Dan sia-sialah apa telah mereka kerjakan. Dia ada kebaikan lah. Dia ada kebaikan, bukan tak ada kebaikan. Saya bagi contoh. Dia nak ambil tender bawa orang pergi umrah. Ataupun dia nak ambil tender untuk dapat kantin. Untuk masak, untuk tabung haji. Okey? Maka dia pun pakai jubah, bini dia pakai jubah, pakai tudung, pakai songkok, pergi masuk tender tu. Tujuan dia apa? Tujuan dia untuk dapat tender tu. Bukan pakai tudung pun, bukan pakai ni pun dah. Untuk masuk tender tu, memerlukan berpakaian seperti itu. Tujuan dia apa? Untuk dapat tender. Rugi lah. Kita kata rugi. Dia tak akan dapat apa pun. Ya. Kata Ibn Qayyum bila dia cakap tentang orang yang macam ni. Orang yang mana buat sesuatu ni harap dunia ya. Kata Imam Ibn Qayyum, syirik dalam hal kehendak dan niat itu laksana laut yang tak ada pantai. Dia hanya sikit saja orang yang boleh selamat padanya. Ibn Qayyum kata, orang yang buat sesuatu main dunia ni, dia kata, macam mana laut tak ada pantai. Orang sikit orang yang boleh selamat. Semua orang akan masuk dalam tu. Cari pantai tak jumpa. Pantai tak jumpa. Semua orang akan buat, orang masuk tender, orang bagi tender, semua akan masuk.
Semua masuk. Buat ibadat ke, buat apa ke semua. Ibn Qayyim kata macam mana pantai, elok tak ada pantai. Kira nak selamat tu dia kata sikit lah. Perkataan Ibn Qayyim ni memang benar lah dia kata. Penulis kitab kita kata benar lah Ibn Qayyim kata. Susah. Orang ada ilmu lagu cakap orang ada ilmu. Ya. Orang yang lagu duk masuk projek tender-tender lagu masuk tender-tender. Ya. Orang yang bagi tender-tender ni semua semuanya dia bagi, dia mengharapkan apa? Kalau dia mengharapkan wajah Tuhan, saya bagi contoh pengalaman saya kerja. Saya tak mau beritahu lah. Saya tak mau beritahu siapa dia, tempat kerja apa. Kadang-kadang company saya equator lah. Equator Finance and Berat. Dia tak kerja dah lah. Bila kita masuk satu tender, Bila masuk tender, satu orang kena beli tender. Okey, kita tak mau bilang lah siapa dia. Lepas tu, bila kita dah beli tender, kita kena ada dua lagi. Satu, kita kena duduk untuk kita diberi taklimat tentang apa kerja yang kita nak kena buat. Okey. Lepas tu, kita kena pergi site visit. Bila kita pergi site visit, kita kena sign kata kita hadir site visit tu. Nampak? Kalau tujuh tempat kita kena pergi. Okey. Sampai satu peringkat, kita punya duk pergi, semua orang duk pergi. Sampai ada kontraktor yang kata, kerja ni saya tahu lah siapa akan dapat. Kita ni main wayang lah. Dan saya nak tunggu, mereka kata kami nak tunggu, bila orang yang sentiasa dapat tu tak main, sign dia punya kedatangan site visit, kami nak report pada SPRM. Macam mana dia boleh dapat site visit dia tak main. Kami tunggu masa tu je. Sebab apa? Selalu dapat kat dia. Tengok. Orang yang bagi tender kat dia selalu tu, apa yang dia harap daripada, bukan dunia ke? Adakah saya mengharap wajah Allah dengan saya bagi tender kat dia? Dia kena tahu niat dia tu menyebabkan dia syirik akbar. Jangan kata benda tu ringan, benda tu besar di sisi Tuhan. Buat sesuatu tapi bukan kerana Allah. Mengharapkan dunia. Berhentilah. Sudahlah. Kan, kita dah ada gaji dah. Kita tak perlu benda-benda ni semua. Niat kita kena betul. Tambah-tambah untuk rakyat. Tender tu kita bagi untuk rakyat. Kita telah menzalimi rakyat. Kita lalu menzalimi kontraktor lain yang ada anak bini. Yang anak bini mereka juga nak makan. Mereka tak ada anak bini ke? Anak bini mereka tak ada ke? Anak dia tak pergi sekolah ke? Bagaimana perasaan mereka? Kerana ada 2-3 orang yang perangai macam ni, maka company, syarikat yang beri tender ni, jabatan yang beri tender ni jadi buruk. Sebab ada segelintir manusia yang macam ni. Sudahlah, bertaubatlah. Jangan. Kita buat ni kerana Allah Ta'ala. Sebab tu Ibn Qayyim kata, macam Lut taruh pantai. Macam Lut. Memang seronok makan duit ni. Memang seronok. Saya kerja kontraktor, saya tahu. Saya buat kerja dan nak siap. Lepas tu datang konsultan. Dia main kat bos saya, dia kata apa? Dia kata TV rumah saya ni dia kelabu lah. Tak berapa clear. Lepas tu saya tanya kat bos saya, awak yang dia ni duk main beritahu kata TV rumah dia semua kelabu. Pergilah beli kedai TV, beritahu kat bos saya. Dia kata duit nak turun. Dia suruh beli TV baru hantar rumah dia lah. Macam tu pula. Tengok, itu cara apa? Cara beritahu TV. Tengok. Lepas tu main pula orang lain. Saya ingat nak pergi Bandung lah. Lama saya tak pergi, keluarga saya tak pergi makan cuti Bandung lah. Apa ni? Itu TV yang ni Bandung pula. Ni duit yang dapat penuh dah full payment. Dia nak suruh ambil tiket. Dia pun nak pergi makan angin Bandung lah tu. Macam tu bodoh. Tengok. Nanti. Ini adalah kenyataan. Janganlah macam tu. Kita buat kerana lillah ta'ala. Niat kita kerana Allah. Bukan kerana kita nak something dunia. Dunia ni kita tinggal kat anak orang. Jadi kat orang je. Kita kembali pada Allah Ta'ala. Apa yang kita nak jawab? Jangan. Yang ketiga, apa dia? Syirik dalam ketaatan. Yo.
Firman Allah Ta'ala di dalam surah At-Taubah ayat 31. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillah wal masih ibn Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahidah la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Mereka menjadikan orang-orang alim dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain daripada Allah Ta'ala. Sangat mentaati mereka punya rahib. Kan kita kata ada satu orang sahabat, Hadi bin Hatim kan? Hadi ni Hadi Hasan. Kan Hadi bin Hatim kata apa? Bila Nabi baca ayat ni, Nabi kata mereka pergi ambil mereka punya orang alim, mereka punya rahib sebagai Tuhan selain daripada Allah. Dan mereka juga menjadikan Al-Masih Putera Maryam sebagai sembahan. Adi bin Hatim, dia tak faham. Dia kata, bila kami pergi sembah mereka? Dia pun masuk Islam. Nabi kata, apalah dia pergi ambil segala padri-padri orang alim ni sebagai Tuhan. Sebagai Tuhan yang disembah. Adi bin Hatim, sahabat Nabi ni kata, ni bila yang kami sembah mereka? Adi ni Adi Imam Tirmizi. Adi ni Adi Imam Tirmizi, Adi Hasan. Jadi Hatim kata, ya Rasulullah, sesungguhnya kami tak sembah mereka. Bila kami sembah mereka? Macam mana ya Rasulullah kata kami pergi ambil mereka sebagai Tuhan? Dia tak faham. Nabi kata apa? Bukankah mereka mengharamkan apa yang Allah halalkan, lalu kamu pun ikut mengharamkannya? Nampak? Benda tu dia kata haram, apa pun kata haram. Bukan apa sembah mereka. Benda yang Allah Ta'ala halal, kan, mereka juga menghalalkan apa yang Allah Ta'ala haramkan. Dan apa juga menghalalkannya. Kata Adi bin Hatim, benarlah, betul lah. Benda yang Allah haram, dia kata halal, kami kata halal. Benda yang halal, yang dia kata haram, Allah kata halal, dia kata haram, kami pun kata haram. Betul ya? Itulah maksud menjadikan orang alim dan rahib-rahib sebagai Tuhan. Taat 100%. Tuhan. Sebab tu kita kata, tidak boleh taat kepada asatiza, ustaz-ustaz, syekh-syekh, habib-habib. Tak boleh taat. Itu syirik kalau ketaatan kita sampai Allah kata benda tu syirik, kita buat juga sebab syirik kita buat. Inilah maksud Nabi. Inilah maksud ayat Quran. Syirik dalam ketaatan. Syirik dalam ketaatan. Bukan sembah mereka. Tapi kalau mereka kata walaupun Nabi kata tak, bukan macam tu. Kita kata Nabi kata, Nabi tak ajak macam tu. Dia pun kata tak. Ulama kami kata, syekh kami kata, kita kata Quran, Nabi kata tak boleh. Itu bermaksud syirik dalam ketaatan. Tak mau. Tak boleh. Nabi dah jawab lah ke Ali bin Hatim, hadis Tirmizi, hadis Hasan tu. Takkan tak jumpa hadis ni. Tak boleh taat sampai hulu melampau. Sampai melampau. Tak boleh. Yang keempat, apa dia? Syirik dalam mahabbah. Kecintaan. Syirik dalam kecintaan. Surah Al-Baqarah ayat 165. Ya, 165 Surah Al-Baqarah. Allah Ta'ala kata, wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum kahubbillah. Dan ada di antara manusia dan orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah dan mereka mencintainya kerana mereka mencintai Allah. Tengok, mereka pergi ambil, apa dia? Mereka pergi ambil sembahan-sembahan lain sebagai mereka punya cinta lebih daripada Allah Ta'ala. Ya. Ibn Qayyum bila dia sebut benda ni, kata Ibn Qayyum kata, cinta kepada Allah tidak cukup hanya dengan cinta tersebut dapat menyelamatkan diri daripada azab Allah serta mendapat pahalanya. Dia kata, Ibn Qayyum kata, cinta kepada Allah saja tak cukup. Cinta pada Allah tak cukup. Cinta pada Allah tak dapat menyelamatkan diri daripada azab Allah serta mendapat pahala. Sebab apa? Sebab dia kata sesungguhnya orang musyrik,
para penyembah salib serta orang-orang Yahudi dan lain-lainnya, mereka juga cinta Allah. Macam ayat tu tadi. Ayat tu tadi, dia kata apa? Mereka ambil. Ada di kalangan manusia yang menyembah selain daripada Allah. Yakni berhala-berhala. Mereka sembah selain daripada Allah. Dan mereka cinta benda tu macam mana mereka cinta Allah. Sama. Bermakna cinta Allah saja belum tentu dapat selamat daripada azab Allah. Belum tentu dapat pahala. Belum tentu. Kalau cinta Allah saja boleh selamat daripada azab, musyrikin ni semua, yang tadi Yahudi Nasara, dia bercinta, dia punya apa? Padri-padri, alim ulama dia, sepatutnya dia dah boleh selamat lah. Tak boleh. Mencintai, dia kata, Ibn Qayyim kata, yang kedua, mencintai apa yang dicintai Allah, inilah yang menjadikan seseorang masuk Islam dan keluar daripada kekufuran. Ibn Qayyim kata, mesti mencintai apa yang Allah cinta. Bila dia boleh buat benda ni, inilah menjadikannya seseorang tu masuk Islam dan keluar daripada kekufuran. Mesti cinta Allah dan mesti cinta apa yang Allah suka. Allah suka tauhid, esahkan dia. Dia benci syirik. Kita kena benci syirik lah. Bukan kata syirik, pelaku syirik pun kita kena benci. Jangan main. Ini akidah. Ini kita cerita tentang syirik akbar boleh terkeluar daripada Islam. Jangan main. Dan orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling teguh mempertahankan cinta ni. Apa dia? Dia tidak akan buat syirik sampai bila-bila. Dia akan cinta apa yang Allah cinta. Apa yang Allah cinta? Semua dia akan cinta. Benda yang Allah paling cinta, ya Allah, orang yang mentauhidkan dia. Orang yang mentauhidkan dia. Tadi kita beritahu, dalam doa pun dia tauhidkan Tuhan. Lagi dalam apa? Dalam niat pun dia tauhidkan Tuhan. Lagi apa? Dalam ketaatan pun dia tauhidkan Tuhan. Dalam cinta mahabbah pun dia tauhidkan Tuhan. Ini Allah cinta. Ni dalam doa buat syirik, tapi kata cinta Allah. Dia kata cinta Allah tak cukup. Perbuatan tu menunjukkan tidak cinta Allah. Kena pertahankan cinta ni. Yang ketiga, Ibn Qayyim kata, cinta kepada Allah dan hanya untuk Allah, yang demikian merupakan konsekuensi daripada cinta kepada apa yang dicintainya. Cinta kepada apa yang dicintai Allah itu tak mungkin terwujud kecuali dengannya. Ya, dia kata, mana mungkin satu orang yang kata dia cinta Allah, tiba-tiba dia pergi buat syirik? Boleh masuk ke? Laila, Majnun laki-laki ke Laila laki-laki? Siapa laki-laki? Majnun kata cinta Laila, tapi Majnun ada kekasih lain. Mana boleh? Tak boleh. Majnun kata cinta Laila, tapi Majnun ada kekasih lain. Adakah itu dinamakan cinta Laila? Ya. Cintalah, tapi tak sepenuh. Tak boleh. Yang keempat, cinta kepada sesuatu bersamaan dengan cinta kepada Allah. Dia cinta benda lain sama macam cinta pada Allah. Tak boleh. Dia pergi cinta berhala, dia pergi cinta tangkai, dia pergi cinta macam-macam. Dia cinta syekh, kubur, semua macam cinta Allah. Kita tak tahulah, tapi Allah tahulah dia cinta ke Allah macam tu ke tak. Allah tahulah. Dan cinta alamiah, kita kata cinta secara alam. Cinta anak, harta, keluarga, ni semua tak masuk dalam bab ni. Jangan beritahu cinta anak, ciri. Dah. Cinta ni cinta alamiah, cinta alam. Secara alam, cinta anak, cinta isteri, betul? Cinta keluarga, harta, dia tak masuk. Dibolehkan. Selama tak lebih diutamakan daripada cinta pada Allah dan Rasul. Itu saja. Cinta pada Allah dan Rasul tak pergi jihad. Tak boleh lah. Tak menunjukkan cinta pada Allah dan Rasul. Cinta keluarga, harta, tak boleh lah.
Tak boleh lah. Kan? Cinta kepada Allah dan Rasul. Tak boleh lah sampai biar isteri tak tutup aurat. Yang tu cinta isteri lebih. Itu mana? Perintah Allah dan Rasul tutup aurat. Kata cinta Allah dan Rasul biar. Isteri anak tak semayang. Biar. Tak boleh lah. Kena suruh lah. Itu semua. Dia kata tadi cinta kepada Allah adalah mesti kita cinta apa yang Allah cinta. Tak, ibadat tu Allah cinta tak. Tiba-tiba keluarga kita tak buat ibadat, kita biar. Macam mana kita dapat cinta Allah macam tu? Dia kata tak. Cinta Allah takkan wujud selagi kita tak suka apa yang Allah suka. Mana dia Allah suka keluarga kita semua boleh baca Quran. Semua kena boleh baca Quran lah. Masih nak kena tanya yang mula. Tengok. Itu adalah cinta yang benar. Boleh. Sekarang kita masuk yang kedua. Apa dia? Syirik asghar. Syirik asghar. Yang dimasukkan syirik asghar adalah riya. Adalah riya. Riya dosa besar. Tapi tak terkeluar daripada Islam. Tapi bahaya juga. Bahaya juga. Allah Ta'ala sebut dalam surah Kahfi ayat 110. Qul, katakanlah Muhammad, innama ana basyarum mislukum yuha ilayya innama ilahukum ilahu wahid. Katakan pada mereka Muhammad, innama sesungguhnya aku, ana maksudnya aku ni, basyarum manusia, mislukum macam apa? Macam mana kata Muhammad dicipta daripada nur? Kau mana main Nur Muhammad? Kau mana kata Muhammad mai-mai terus sujud? Kau mana kata mai-mai Muhammad khitan? Kau mana mai? Surah Kahfi ni dah bantah dah benda tu. Simple je. Dia beritahu Nur Muhammad. Dah. Muhammad ni lahir-lahir terus sujud. Adakah benar syurga diciptakan kerana Muhammad? Kata tak Nur Muhammad, semua benda dalam dunia ni tak ada. Tapi Nabi kata, Ana basarun mislukum yuha ilayya. Aku manusia macam apa? Cuma beza dia apa? Satu, aku kalau demam 2 kali lebih daripada apa. Para Nabi kalau demam memang hangat dia 2 kali. Oh, dia tak sama. Aku boleh puasa wisal. Kelebihan Allah bagi. Apa dia puasa jenis tak buka ni. Hampa tak boleh. Aku boleh kahwin lebih daripada 4. Hampa tak boleh. Ada berapa kelebihan yang Nabi dapat? Walaupun Nabi kata, Ana basarun mislukum yuha ilayya, tapi aku dapat wahyu, hampa tak dapat. Janganlah hampa pula berkata hampa mendapat wahyu. Jibril mai jumpa apa? Yang tu bukan Jibril mai jumpa. Yang tu saya tak tahu siapa mai jumpa. Nabi kata, innama, apa dia wahyu yang aku dapat? Ilahukum ilahu wahid. Tuhan hampa adalah Tuhan yang wahid Isa. Jangan buat syirik kat dia. Dan Allah Ta'ala kata, faman kana yarju liqa rabbi, siapa yang nak jumpa Tuhan? Nak jumpa Tuhan dia. Mana dia? Dia ada keyakinan dia akan mati, akan jumpa Tuhan. Dia kena buat apa? Fal'amal amalan salih. Dia kena buat amal salih. Amal salih kita dah bincang dah. Amal salih kena ada 2 syarat. 1, akhlasu, ikhlas. 2, aswabu. Apa dia? Benar. Benar ni ikut Nabi ya. Okey. Wala yusrik bi'ibadati rabbi ahad. Dan jangan buat syirik kepada Tuhan ketika dia melakukan ibadah tu. Ibadah ni besar. Kita kata tarifan tadi kan. Ayat ni juga guna perkataan ibadah. Dalam doa ke? Dalam solat ke? Dalam sedekah ke? Dalam haji ke? Dalam semua tak boleh ada benda ni. Apa dia? Syirik, riak. Saya berkeluar duit puluh-puluh ribu pergi haji. Dia panggil Pak Din. Tak boleh panggil Haji Din. Tak mahu macam tu. Tak mahu. Tu sah. Janganlah. Buat apa dah pada nama? Dia minta apa? Jangan beritahu apa dah? Dah pergi haji dah. Tak tahu ke? Janganlah. Jangan beritahu. Dia senang. Tengok. Jadi bila dia kata jangan buat syirik dalam ibadat, bermakna dia kata syirik tu syirik asghar. Dan Nabi sebut dalam hadis sahih daripada Imam Ahmad, Nabi kata inna akhwafa ma akhafu alaikum. Nabi kata sesungguhnya
Ma akhafu, aku ada takut lah. Hampa terkena satu benda. Nabi kata ada satu hal yang paling aku takut. Dengar. Makna dia benda tu besar. Pasal Nabi kata apa? Aku paling takut lah pada hampa. Apa dia? As-sirqul asghar. Nabi sebut. Asghar. Ini dia kata daripada hadis ni, hadis Ahmad ni, hadis yang sahih ni, ada perkataan as-sirqul asghar. Syirik kecil. Nabi kata aku takut hampa buat syirik kecil. Qalu wa ma syirkul asghar. Tengok sahabat orang Arab. Sahabat ni orang Arab. Depa makan makanan Arab. Kecil-kecil jaga Arab, tidur macam orang Arab, pergi sekolah pun Arab, semua Arab lagi. Tapi dia kena tanya Nabi, ma asyirkul asghar. Dia pun tak tahu. Syirik asghar tu apa? Dia pun tak tahu. Macam mana kita nak tahu kalau kita tak ambil bimbingan Nabi? Depa memang Arab pun depa kena tanya, ya Rasulullah, wa ma asyirkul asghar? Apa dia syirik asghar yang takut ni? Dia pun tak tahu. Kita asal Arab pun tak tahu. Apa pun tak tahu. Kita kata Nabi kata, dia kata tak. Ustaz saya kata, saya kata. Orang Arab, sahabat pun tak tahu, kita boleh tahu, boleh faham. Kena dapat bimbingan Nabi. Tak dapat bimbingan Nabi tak boleh faham. Dia kata apa dia ya Rasulullah? Qala ar-riya. Nabi kata riya. Nabi sebut ar-riya. Syirik kecil adalah riya. Yaqulullahu yaumal qiyamah. Nanti Nabi kata esok kita dah semua dah mati dah. Dah mai hari kiamat dah, hisab time. Iza juziyan nas bi a'malihim. Bila time Allah Taala nak bagi pahala. Hisab habis, Nabi kata iza juziyan nas bi a'malihim. Allah Taala amal, semua amal yang kita buat, banyak amal kita buat. Makna dia orang yang ada amalan. Banyak amal buat. Bila nak bagi pahala time, Nabi kata, tak kira ni nak puasa ni semua ibadat ni, amal lah. Nabi kata apa? Dia katakan kepada izhabu ilal ladzina kuntum tura'una fid dunya. Pahala hang ambil kat dia tu. Bahasa dunia ambil kat dia kan? Ambil pahala kat dia. Alamak. Walauzubillah min dzalik, semua kita tak masuk orang tu lah. Masa tak nak bagi pahala, Nabi kata tu aku takut. Nabi takut pasal apa? Bila Allah nak balas pahala macam kita pergi lah. Walauzubillah min dzalik, ada orang makhluk yang dia pergi, dia nak ambil pahala tu. Tiba-tiba dikatakan kepada dia, izhabu. Izhabu ni ramai tau. Bukan seorang tau. Izhab seorang. Izhabu dua. Izhabu ni, pi. Hampa ramai-ramai yang masa dunia dulu, ilal ladzina kuntum tura'un, apa buat ibadat kerana dia, bukan kerana aku. Hampa pergi minta kat dia. Alamak. Fanzurun. Dahsyat bahasa Nabi. Dahsyat. Dikatakan kat dia apa? Fanzuru. Dah kena halau pergi ambil pahala kat dia tu. Dikatakan kat dia, fanzuru hal tajidu indahum jaza'an. Cuba tengok dia boleh bagi pahala tak? Bahasa pahala. Di sini sebut pahala, balasan, jaza'an. Jaza' pahala. Ambil minta pahala kat dia. Macam tu kita dah boleh faham dah. Macam mana nak bagi pahala? Dah Nabi tambah. Nabi kata apa? Fanzuru. Pergi tengoklah kot dia boleh bagi pahala. Pergi. Allah. Tengok bahasa macam mana. Tengok bahasa Quran, bahasa hadis macam mana. Macam mana Allah Ta'ala suruh Nabi kata. Mana tahu kot dia boleh bagi pahala. Tak ada, takkanlah nak pergi buat ibadat kat dia, dia tak boleh bagi apa. Takkanlah selama ni anda pergi buat di dunia, anda buat ibadat kat dia, takkanlah dia tak boleh bagi apa. Kesian lah kan, dia tolong. Punya banyak buat kat dia. Pergilah tengok, kot lah ada pahala. Nabi sangat takut. Kita kena jaga. Nabi suruh kita jaga. Masakan hadis ni sangat bahaya. Takut. Pasal Nabi kata, riak merupakan satu benda yang Nabi paling takut. Paling takut. Kalau berlaku kepada umat dia. Tak takut ke? Tak takut ke? Nabi takut. Jadi kita kata apa? Jagalah. Dan Nabi sebut lagi, satu lagi Nabi sebut, Nabi kata, hadis ni ada Ibnu Khuzaimah dalam kitab sahih dia daripada Mahmud bin Labi. Dia kata, Nabi pernah keluar menemui kami seraya berkata, Ayuhan nas, wahai manusia. Nabi kata, wahai manusia. Nabi dia kata, Ayuhal ashabi, wahai sahabat-sahabat aku. Dah Nabi kata ayuhan nas, wahai manusia.
semua yang nama manusia ni. Nabi kata iyyakum wasilqas syara'id. Jaga-jaga dengan syirik syara'id. Jadi syirik asghar. Ni Nabi guna asyirqas syara'id. Jaga-jaga, hati-hati hamba. Nabi dia bagi pesan lain kat kita. Dengar elok-elok Nabi dia pesan kat kita. Nabi kata hamba jaga elok-elok. Umat aku ni elok-elok. Jangan iyyakum, hati-hati. Macam Nabi kata iyyakum bi bid'ah kan. Hati-hati wa iyyakum bi muhdasah. Hati-hati perkara baru. Benda sama Nabi guna iyyakum, hati-hati. Hampa boleh kena benda ni kalau hampa tak hati-hati. Itu maksud dia. Iyyakum, hati-hati. Hampa tak jaga, hampa boleh kena syirik syara'il. Qalu ya Rasulullah, wa ma syirku syara'il. Syirik syara'il ni apa pula? Jadi syirik asghar. Yang ni syara'il pula apa dia? Yang ni orang yang duk semayang siang malam pagi petang, tak kira solat apa pun, dia dengar elok-elok apa Nabi kata. Nabi kata yaqumu rajulun, mangkit satu orang lelaki, fayusalli, Nabi kata fayarzayyinu salatahu lima yara min nazarir rajul ilaihi. Nabi kata dia semayang dan dia tahu ada orang dia tengok dia solat, dia tahu, maka dia membaguskan solat dia. Jaga Nabi kata. Itulah syirik syara'ir. Ini hadis yang hasan. Nabi kata jaga. Jangan kita pergi buat semayang ada niat nak tunjuk kat orang. Jangan. Daripada hadis Ibn Khuzaimah, hadis ni hadis hasan. Jangan. Nabi kata jaga elok-elok. Itulah yang dinamakan syirik syara'ir. Syirik syara'ir. Jaga. Berelok semayang. Pak mentua mai. Anda semayang pun elok. Rokok pun cantik, elok, lama. Lepas solat pun elok, zikir cantik. Tak ada orang kata baju pun tak pakai solat. Janganlah macam tu. Kita buat macam amalan harian, Nabi kata apa jaga? Ya aku hampa boleh kena benda ni. Hampa boleh kena. Syaitan boleh main kacau hampa boleh kena. Nabi kata hati-hati. Hampa tak hati-hati hampa boleh kena. Jadi Nabi sudah bongkarkan kepada kita tentang berapa benda yang kita kena jaga. Riak, syirik kecil ni semua jangan, syirik besar jangan. Yang ni satu lagi, syirik syara'il. InsyaAllah. Nanti kita baca kitab kita lagi. Nanti kita masuk pada yang ketiga itulah, syirik khafi. Kan? Kita baca kitab bagi habis. Dan tengok Allah Ta'ala kata, walaqad uya ilaika. Tengok surah Az-Zumar. Yang ni, ayat ni dia Allah Ta'ala sangat tegas. Ayat ni keras. Ni perintah yang keras. Tengok Allah Ta'ala kata apa kat Nabi. Walaqad uhiya ilaika. Dan sungguh Muhammad kami telah wahyukan kepada engkau. Wa ilal ladzina min qablika. Dan juga kepada orang-orang sebelum kami. Sebelum kamu, bermakna Nabi-Nabi dulu juga. Muka surat 13. Allah Ta'ala kata Muhammad sungguh. Mana dia? Kami beritahu kat Muhammad. Kami dah wahyu dekat engkau dan kepada Nabi-Nabi sebelum kau dan umat-umat sebelum kau. Lain asrakta, kalau orang buat syirik. Takkanlah Nabi buat syirik. Nabi-Nabi dulu semua nak buat syirik ke? Tak. Lain asrakta. Kami dah beritahu kat Nabi dulu dah. Kalau dia buat syirik, apa berlaku? La yahbatanna amaluka. Amal mereka semua batal. Ni kami beritahu kat Muhammad. Kalau hang buat syirik ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wahai Nabi yang agung, batal amalan hang. Batal. Tak ada yahbatanna amaluka, la yahbatanna dengan taukid, sungguh kami akan batalkan amalan hang. Nabi tahu. Kita buat syirik, amalan kita okey-kah? Tak batal-kah? La. Wala takunanna minal khasirin. Muhammad akan jadi orang yang rugi di akhirat kelak. Ulama. Nabi, Allah Ta'ala beritahu, Nabi tak akan buat syirik. Ini amaran untuk orang umat dia, bukan untuk Nabi. Nabi ajak syirik. Kita tahu syirik semua, segala syirik kecil, syirik besar, syirik sembunyi semua, siapa ajak? Nabi ajak, lepas tu takkan Nabi nak buat syirik dah. Ayat ni nak beritahu hampa tahu. Nabi aku pun aku batal, tiba-tiba hampa lebih doa kat kubur ni semua, yang tadi aku kata tak ada dalil semua, hampa nak kata apa, ada dalil tak apa. Batal nanti amalan hampa, hampa jumpa hampa aku metal, aku tahu nak isap hampa macam mana. Tengok. Dan firman Allah Ta'ala, zalika hudallahi yahdi bihi man yasha min ibadihi walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Itulah petunjuk Allah.
yang dengannya dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Zalika hudallah yahdi. Huda adalah ilmu. Walaqad arsalna rasulahu bil huda wa dinil haq. Kami telah mengutuskan rasul bil huda. Apa dia huda? Ilmu. Allah Ta'ala kata macam itulah kami telah memberi ilmu. Allah telah memberi ilmu kepada siapa yang kehendaki daripada hamba dia. Yang ini tentang apa? Syirik. Bukan semua orang diberi ilmu tentang syirik. Allah Ta'ala kata ada hamba-hamba yang kami beri ilmu. Dia tahu apa itu syirik dan dia tak buat. Tapi kalau dia buat juga, kalau dia asroku, dia dah ada ilmu tentang syirik tu, tapi dia buat juga, asroku la habitu anhu ma kanu ya'malun. Lenyaplah dia punya amalan. Oh, dahsyat cik. Ni Allah Ta'ala kata apa? Zalika hudallah. Allah Ta'ala dah bagi huda. Apa dia? Ilmu. Allah dah bagi ilmu, yahdi bihi man yasha. Dan Allah Ta'ala bagi petunjuk ilmu tu kepada orang dia kehendaki. Kita dah mengaji akidah tentang syirik ni, kita dah ada ilmu tentang syirik. Kita dah tahu dah tak boleh doa. Syirik, doa silap jadi syirik. Ketaatan kerana Allah tak boleh kongsi. Cinta, semua kita tahu dah. Dan Allah Ta'ala kata, aku dah bagi ilmu pada sebahagian daripada hamba aku. Tapi kalau orang dah tahu orang buat juga, batal lah amalan. Surah Al-An'am ayat 88. Surah Al-An'am ayat 88. Dan dia kata kita memohon perlindungan dengan Allah SWT agar melihara kita dan zurat kita dari terjebak di dalam syirik, sama ada kita tahu ataupun kita tak tahu. Ni Allah Ta'ala dah bagi ilmu kita dah tentang syirik. Kita dah mengaji siang malam pagi petang. Alhamdulillah Allah beri anugerah dah. Apa itu syirik? Dah jelas dah. Apa itu syirik asghar? Apa itu syirik akbar? Apa itu syirik syara'il? Semua kita tahu tak? Cuma nanti kita akan Allah Ta'ala insya-Allah kita akan sambung syirik kopi pula. Kita akan tahu apa itu. Jadi kita boleh selamat daripada benda tu sebab kita tak. Dan Nabi SAW telah mengajar kepada kita doa perlindungan daripada syirik. Maka sebaik-baiknya kita cuba membacanya dan menghafalnya. Hadis ini disahihkan Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Dia suruh kita hafal doa ni. Allahumma inni a'udzubika min an asrika bika wa anna a'lam wa astaghfiruka lima la a'lam. Sesungguhnya ya Allah, aku berlindung diri dengan Engkau daripada melakukan syirik kepada Engkau, wa anna a'lam, apa yang aku tahu, wa astaghfiruka lima la a'lam, dan aku minta ampun pada benda yang aku tak tahu. Kadang-kadang buat syirik kita pun tak tahu kita syirik. Pasal kita tak mengaji lagi, kita tak tahu lagi. Saya bagi contoh satu yang kita kata syirik yang kita tak tahu kata benda tu syirik. Kita tengok satu hari Imran bin Husain kata Nabi SAW melihat seorang laki-laki yang terdapat di tangannya gelang kala kuning. Kita tak tahu. Kita tak tahu gelang. Akan gelang pun syirik. Tengok tu dia Nabi kata. Kita minta ampun kepada Allah benda yang kita tak tahu. Kata Imran bin Husain, satu hari Nabi tengok ada satu orang lelaki pakai gelang kala kuning. Maka Nabi tanya, "Ma hadhi?" Nabi kata, "Ni apa ni?" Dia kata, "Minal wahina." Faqala izzi'ha fa innaha la yariduka illa wahna. Fa innaka law mitta wa hiya 'alaika ma aflahta abada. Dan Nabi kata, ni apa dia? Orang itu menjawab, penangkal sakit. Orang tu jawab, dengar orang tu jawab, dia kata apa? Penangkal sakit. Tak, benda ni dia boleh rawat sakit. Tengok. Nabi SAW bersabda, lepaskan itu. Potong. Nabi kata potong. Tengok, kita pakai gelang, kita kata gelang tu boleh bagi kita sembuh sakit. Nabi kata potong. Dan Nabi kata dia tak menambah pada diri kamu kecuali kelemahan. Hang punya tawakal dengan Tuhan ni nanti hilang. Hang doa tawakal kat gelang tu lah. Aku gelang ni ada, aku tak sakit. Nabi kata dia tak tambah apa pun, hanya kelemahan. Hang nanti dia tawakal dengan gelang tu. Walaupun kita tanya dia kata tak apa, aku saja pakai. Hang nanti ada kelemahan, Nabi kata. Dan Nabi kata, jika kamu mati sedang gelang tu ada kat kamu, maka kamu tidak akan beruntung selama-lamanya. Lama. Nabi kata hang tak akan untung. Hang matilah keadaan macam ni, hang tak akan untung selama-lamanya. Hadis ini ada riwayat Imam Ahmad dengan sanad yang boleh diterima. Tengok. Kita tak tahu kadang-kadang.
Okey, saya ambil hadis yang akhir lah sekali daripada Imam Muhammad juga, daripada Uqbah bin Amir secara marfu' sampai kat Nabi. Hadis ni hadis sahih. Nabi kata, man ta'allaqa tamimata, siapa yang gantung tamimah. Anda kena ingat dia ada 3. Satu, tamimah. Fala atammallahu lahu, wa man ta'allaqa wada'ah. Ni 2. Satu, tamimah. Gantung tamimah. Nanti kita akan beritahu apa itu tamimah. Yang kedua, wada'ah. Waw dal ain ta marbuta. Tamimah tadi, ta mim ya, mim ta. Ya satu mati. Tamimah. Ta min ya, mim ta. Ta marbuta. Yang tu, wada'ah. Waw dal ain ta marbuta. Wada'ah. Okey. Nabi kata, wada'allahu lahu, wa fi riwayat man ta'allaqa tamimah faqad asrak. Tamimah adalah sesuatu yang dikalungkan di leher anak-anak sebagai penangkal atau pengusir penyakit daripada pengaruh jahat yang disebabkan rasa dengki seseorang. Itu tamimah. Nabi kata siapa yang gantung tamimah. Apa tamimah? Dua bubuh kat anak-anak, kat leher ke, kat pinggang ke, sebagai penangkal atau pengusir penyakit. Ni tujuan dia. Tujuan dia. Bubuh kat anak-anak, kat pinggang tali hitam, bubuh kat tangan, bubuh tamimah. Wada'ah, apa dia? Sesuatu yang diambil daripada laut. Seperti rumah kerang. Seperti kita kata dia pergi bubuh apa? Belangkai, dia pergi bubuh ladang kuda, dia pergi bubuh macam-macam di rumah. Itu dipanggil wada'ah. Dan dia tahu benda tu dapat selamatkan rumah dia. Tak boleh. Nabi kata, siapa yang gantung tamimah, Nabi doa, semoga Allah tak menyempurnakan hajat dia. Nabi doa. Dia hajat dia gantung tu sebab apa? Nak jadi penangkal atau mengusir penyakit. Nabi kata, semoga Allah Ta'ala tak sempurnakan hajat dia. Dan anak dia terkena penyakit. Nabi doa tu. Jangan. Nabi doa tu. Nabi kata. Dan barang siapa yang menggantungkan wada'ah, semoga Allah Ta'ala tak bagi dia ketenangan. Allah Ta'ala tak bagi dia ketenangan. Hang gantunglah benda tu, hang tak boleh tenang doa. Nabi doa, tak boleh tenang. Semoga Allah tak bagi ketenangan kat dia. Tengok. Dan Nabi kata dalam riwayat lain, Nabi kata, siapa yang gantung tamimah, Nabi kata, faqad asraka, dia telah buat syirik. Jadi bermakna kadang-kadang ni adalah dua benda yang kadang kita tak tahu. Kita rasa benda tu tak apa. Kita rasa benda tu tak apa. Sebenarnya benda tu besar di sisi Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bisawab. Itu sikit pengusian tentang benda yang sepatutnya kita tak buat dan kita tak tahu, dan kita balik kita hafal lah doa ni. Apa yang baik itu daripada Allah Ta'ala. Salah silap kelemahan diri saya sendiri. Kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.